Right, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, so sebelum kita mulakan sesi kita pada pelan pagi ini, so macam mana semalam kita buat sesi secara live tentang goal dan saya juga bagi entry lebih awal sebelum adanya berita CPI keluar. Jadi ianya benar-benar berlaku dan telah pun jatuh ke paras yang lebih rendah berbanding sebelum ini. That's why saya tak galakkan anda untuk membeli semalam. Yang pertama adalah price sudah pun flatten dan pada awalnya ianya didagangkan dalam keadaan mendatar disebabkan oleh tiada catalyst. Okay. So kena ingat pasaran ini bergerak bukan disebabkan oleh technical tetapi disebabkan oleh fundamental effect. Alright. Technical hanya beritahu you dekat mana nak entry, dekat mana nak exit, what is the current trend dan sebagainya. But it doesn't give you any reason behind it. Sama ada dia nak naik ataupun turun disebabkan oleh apa. Okay. So that's why kena faham daripada semua sudut. Right. Okay, now saya akan jelaskan apa yang berlaku semalam. So hari ini 13/3/2024, macam biasa kalender ekonomi yang terdapat pada hari ini. So boleh fokus di pasaran di UK dan juga Eropah dan US pada pelan malam nanti. Okay. Now untuk US 10 yield dan juga gold. Okay, so semalam kita dah sentuh gold. Hari ini kita sentuh gold lagi kerana semalam adanya laporan CPI dan sebagainya. Okay, so apa yang berlaku? So seperti yang kita jangkakan di dalam analisa semalam, paras harga komoditi emas didagangkan rendah disebabkan oleh pembentukan carta pada mulanya sebelum catalyst tersebut keluar pada pelan malam. So apa yang berlaku adalah price dalam keadaan sideways. Okay, ataupun kita panggil sebagai distribution phase but at lower time frame. Dan lagi satu menggunakan Bollinger Band, dia dah beritahu awal lagi apa yang berlaku. Okay. So saya akan tunjukkan sebentar lagi menggunakan carta. So daripada sudut pemerhatian berdasarkan intermarket analysis pun, US 10 yield dilihat pada awalnya berada di fasa accumulation. So US 10 yield dekat accumulation phase, gold dekat distribution phase. So apa lagi yang you nak buat? Of course, you kena buat apa? Penilaian daripada sudut teknikal, kan? So yang ini kita lihat daripada sudut intermarket analysis. Apakah itu intermarket analysis? Intermarket analysis ni adalah salah satu cabang daripada technical analisa, iaitu dengan melihat instrumen yang lain untuk kita menilai instrumen yang lain. Sebagai contohnya, untuk kita trade gold, kita kena faham gold. Kalau kita nak trade, kita kena lihat apa? Kita kena lihat US 10 yield that act as a leading indicator to commodity asset. Okay, so apa yang berlaku? US 10 yield dia buat accumulation dan adanya pembentukan bottom reversal. So ini adalah petanda awal di mana perubahan arah trend untuk US 10 yield akan berlaku. Okay, so lihat dekat dalam carta ni. So semalam price berada di area sini dan saya melakukan penjualan pada belah pagi. Okay, so ramai orang tanya kenapa saya sell. Okay, yang pertama adalah perubahan struktur pasaran. Okay, perubahan struktur pasaran itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menggunakan Bollinger Band, ianya berada dalam keadaan apa kat sini? Dia berada dalam keadaan flatten dan seterusnya Bollinger Band dalam keadaan squeeze. Okay, so apabila adanya pembentukan macam ini, okay, apa yang kita boleh expect akan berlakunya expansion dekat dalam Bollinger Band. Okay, that's why dekat sini dia squeeze and then dia expand semula band. Okay, ni upper and lower band ni dia akan expand. Dan lagi satu, price juga telah pun breakout daripada 20 simple moving averages. Okay, dan seterusnya melakukan kejatuhan lanjutan. Dan pada belah malam terdapatnya berita CPI. Kalau anda dapat lihat candlestick ini, terdapatnya apa? Volatility berlaku. Okay, sekejap dia turun ke bawah, sekejap dia naik atas, but then they close still below the previous trough. Okay, so that's why I still hold my position ke paras yang lebih rendah. So kita kena lihat, untuk kita trade ni kita kena lihat melalui struktur pasaran ataupun kita panggil dia sebagai price action dahulu, and then kita menggunakan apa-apa indikator yang lain sebagai sokongan. Kalau you nak trade based on technical, purely on price action pun tak kisah, boleh je kalau anda master in price action. Doesn't really matter lah kan. Okay, but then
kena tahu daripada sudut fundamental. Sebagai contohnya, semalam laporan CPI dilaporkan tinggi sebanyak sekitar 3.1%. Jadi apa yang berlaku? Ramai orang fikir, apabila kadar inflasi dilaporkan tinggi, gold akan naik lah sebab ianya hedge against inflation. Tidak. Kenapa? Saya jelaskan. Yang pertama adalah pelabur beranggapan Federal Reserve tidak akan menurunkan kadar faedahnya sekiranya laporan data inflasi dalam keadaan yang masih lagi tinggi. Jadi apa yang berlaku? Kemungkinan besar daripada sudut pemerhatian ataupun daripada sudut pemikiran pelabur daripada institusi kewangan dan juga pelabur-pelabur retail ini beranggapan Fed tidak akan menurunkan kadar faedahnya dan akan mengekalkan kadar faedah pada paras yang tinggi sebanyak 5.5%. Jadi ini sedikit sebanyak memberi impak negatif kepada pasaran komoditi emas. Yang pertama, komoditi emas adalah non-yielding asset, aset yang tidak memberikan sebarang bentuk pulangan daripada segi kadar faedah kepada pelabur. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, apabila kadar faedah masih lagi kekal tinggi, ianya memberi impak positif kepada mata wang apa? Mata wang USD untuk pelabur mendapatkan short term return dekat dalam aset-aset yang memberikan fixed income. Okey, sebagai contohnya dalam aset-aset yang memberikan dividen secara berkala, secara apa orang panggil aset-aset yang memberikan dividen dalam keadaan yang dalam aset yang kurang berisiko tinggi. Okay, so that's why semalam terdapatnya kenaikan ataupun pengukuhan semula dekat dalam USD. Apabila USD melonjak tinggi, ianya sedikit sebanyak akan menyokong kadar faedah bond jangka masa 10 tahun. Ataupun apabila US 10 yield melonjak tinggi, ianya akan menyokong mata wang US dollar untuk didagangkan secara positif. Dan sedikit sebanyak akan memberi impak negatif kepada komoditi emas. Okay, itu yang kedua dan itu yang ketiga. Okay, now kalau kita lihat daripada sudut CCI ataupun Commodity Channel Index pun pada awalnya berada di paras overbought. So dia dah bagi tahu kita early warning dah. Kemungkinan besar akan berlakunya kejatuhan. Okay, dan seterusnya pada belah pagi ini price pun dah jatuh dan berada di lower band. Dan apa yang berlaku? CCI berada di paras oversold. That's why terdapatnya short-term rebound to the upside. But the trend has changed actually. Based on higher time frame, the trend has changed. So I still expect the price will ataupun will be traded lower untuk short term. Okay. Dan kita jangkakan komoditi emas akan didagangkan rendah semula lah. Okay. Right. Yang seterusnya, ini adalah gold yang berwarna orange. Ini adalah gold monthly time frame. Uptrend is still intact. Kena faham, kita ada major, kita ada secondary dan juga minor trend. So this is a major trend. Uptrend is still intact. Yang berwarna biru ini adalah US CPI dilaporkan tinggi, masih lagi 3.1%. Dan yang ini yang berwarna turquoise ini adalah US interest rate pada paras 5.5%, masih lagi kekal tinggi, tetapi kemungkinan besar dah fix lah. Okay, so there is no changes in interest rate, but untuk mengawal kadar inflasi daripada terus melonjak tinggi, ianya akan dikekalkan secara positif ataupun secara tinggi tanpa sebarang perubahan. Jadi apa yang berlaku, kemungkinan besar sedikit sebanyak akan memberi impak negatif kepada komoditi emas. Okay, so kena berjaga-jaga. So sekarang ni pun paras harga emas dah all time high. Jadi saya tak galakkan untuk anda membeli. That's why saya suruh tunggu dan lihat apakah struktur pasaran yang dia nak buat. So that's why saya tak galakkan anda membeli semalam. Kerana saya tahu benda tu akan jatuh kerana yang pertama, of course akan ada profit taking. Yang kedua, disebabkan oleh technical is a leading indicator to fundamental. Dia dah bagi tahu kita awal dah apa yang bakal berlaku walaupun berita belum keluar. Pada belah malam, saya dah entry 10 jam lebih awal daripada berita. So itulah yang berlaku buat masa kini. Okay, news efek kepada pasaran hanyalah mempercepatkan perjalanan market, tetapi kita kena faham daripada pelbagai sudut lah. Okay,
Now, untuk GBP AUD, apa yang berlaku buat masa kini, pound AUD didagangkan di fasa distribusi ataupun distribution phase dan dijangka akan melakukan kejatuhan daripada segi harga untuk tempoh jangka masa medium. Dan paras harga breakout dan gagal disokong oleh valid trend line. Pembentukan perubahan awal trend iaitu peaks and trough yang semakin rendah juga dilihat sudah pun terbentuk. Jadi kalau kita lihat dekat sini, okay, price pada awalnya berada di fasa accumulation, trending phase up dan berada di fasa distribution. Kenapa saya cakap dia berada di fasa distribution? Yang pertama adalah dia didagangkan dalam keadaan sideways dan gagal untuk mencipta kenaikan yang lebih tinggi ataupun peaks yang lebih tinggi daripada peaks yang sebelumnya. Dan kita jangkakan akan adanya perubahan daripada sudut harga ke paras yang lebih rendah dan kemungkinan besar akan disokonglah oleh Senko Span A sekiranya gagal untuk disokong oleh Senko Span A daripada Ichimoku Kinko Yield Cloud, bullish Kumo Cloud ini, dan kita jangkakan akan berlakunya kejatuhan lanjutan ke paras yang lebih rendah. MFI ataupun Money Flow Index juga buat masa kini berada di paras positif, tetapi daripada sudut trend ianya sudah pun mulai berubah lah. Okay, so untuk pound AUD anda boleh fokus kepada sell dan kita jangkakan ianya akan turun sekitar paras harga sini. Okay, alright. So, untuk berbalik kepada soalan Sean, adakah ianya akan turun ke paras 2030 untuk gold? 2030, itu that's too far lah. That's too far. Okay. Kita lihatlah nanti apa yang akan berlaku buat masa kini. Untuk you target 2030 tu, that is too far away lah. Okay. Alright, so itu sajalah perkongsian saya untuk hari ini dan semoga kita jumpa lagi pada esok hari dan juga di masa yang akan datang. Assalamualaikum, sekian, terima kasih dan selamat sejahtera.